Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam Hari Jumaat, selamat bertemu kembali bersama saya Segita dan juga Hawa di Wanita Hari Ini, siaran hari Jumaat 19 hari bulan Mac 2021, dan kami harapkan anda di rumah sihat-sihat sahaja seperti juga kami berdua yang sangat sihat dan tip-top hari ini. Alhamdulillah, dan kami harapkan apa jua yang anda sedang lakukan ketika ini, semoga semua urusan anda dipermudahkan insya-Allah. Pastinya ada dalam kalangan anda yang sedang bekerja ataupun sedang menyediakan hidangan tengah hari untuk seisi keluarga. Semoga dipermudahkan. Baiklah, kami di Wanita Hari Ini sentiasa mahu ingatkan kepada anda semua penonton Wanita Hari Ini supaya kita sentiasa berjaga-jaga, terutamanya dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Sebab kalau kita dapat lihat balik semalam, Sugi, angka statistik COVID-19 kes baru adalah sebanyak 1,213 kes. Dan seperti biasa kalau kita lihat sejak kebelakangan juga, Sugi, kes sembuh sentiasa melebihi kes baru positif COVID-19. Dan kalau kita melihat taburan kes di setiap negeri pun semakin menurun, dan saya kata cukup bangga dengan orang-orang Selangor yang turut membantu dalam menurunkan bilangan kes, sebab selama ini di Selangor bilangan kes adalah paling tertinggi, antara yang paling tertinggi. Jadi tahniah orang Selangor dan tahniah kepada semua orang di sekitar Malaysia kerana anda telah berjaya menurunkan bilangan kes. Jadi kita sama-samalah kita bertungkus lumus dalam menurunkan bilangan kes. Okey, baik. Dan satu lagi informasi ataupun update terkini Hawa, yang boleh kami kongsikan bersama dengan anda ialah kejohanan sukan di stadium ataupun venue dengan kehadiran penonton kini dibenarkan. Di negeri-negeri PKPB adalah 10% ataupun 2,000 penonton, dan di negeri-negeri PKPP seramai 8,000 penonton dibenarkan. Okey, berkuat kuasa 1 April 2021. Jadi sabarlah ya. Mungkinlah peminat-peminat bola sepak akan ternanti-nanti bilalah boleh menonton permainan bola sepak di stadium. Sabar 1 April, tak lama lagi. Berita yang cukup gembira, peminat bola sepak negara dibenarkan hadir ke stadium untuk menonton perlawanan saingan Liga Malaysia MFL bermula 1 April ini. Ini menurut kenyataan Menteri Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan antara berita gembira yang boleh kita kongsikan merupakan hari yang bersejarah apabila Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menjadi individu pertama di negara ini menerima suntikan vaksin Sinovac bagi mencegah COVID-19 di Hospital Rembau semalam. Dan bercakap pada media, Hawa, beliau telah berkata yang Sinovac sama seperti Pfizer BioNTech yang diberikan kepada penduduk negara ini dan adalah amat berkesan dan selamat. Prosesnya mengambil sepanjang 30 minit sahaja, dan beliau juga telah berkata yang tidak mengalami atau merasai apa-apa kesan, malah suntikan berjalan lancar sehingga beliau sendiri tidak sedar ia selesai begitu cepat. Kita harapkan dari hari ke hari kita akan sentiasa menerima berita yang gembira, dan sama-sama insya-Allah kita doakan semoga suatu hari nanti bukan saja Malaysia, seluruh dunia tiada lagi kes aktif COVID-19. Okey, saya pun berharap yang sama seperti yang Hawa kongsikan tadi. Jadi sama-samalah kita berganding bahu dalam membantu menurunkan bilangan kes, jaga SOP sepenuhnya, ikut SOP sepenuhnya. Dan baik, hari ini hari Jumaat seperti biasa kami di WHI membawakan anda satu topik hikayat perkahwinan. Tapi sebelum kami nak kongsikan bersama dengan anda topik kita, kami nak bawa perhatian anda bersama dengan rakan pengacara kami Fahrin dan Fatin di Johor bersama dengan Johor Land. Silakan.
Wanita hari ini bertuah kerana hari ini kita berada di Johor dan ini berita baik untuk anda yang masih lagi tercari-cari kediaman impian anda. Dan hari ini saya bersama dengan yang berbahagia, Datuk Akmal Ahmad selaku pengarah urusan kumpulan Johor Land Berhad. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Fahrin Ahmad. Dia bukan bersama WHI hari ini tapi Fahrin selaku Duta Ideal by J-Land. Apa khabar Fahrin? Terima kasih Fatin. Baik, Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk mukadimah dululah saya nak bertanya kepada Datuk sendiri pada hari ini. Mungkin ada pada mereka yang masih lagi tak tahu berkenaan dengan J-Land ni, sedikit daripada Datuk. Terima kasih Fatin. Johor Land Berhad atau nama singkatnya J-Land merupakan sebuah syarikat pemaju hartanah di bawah kumpulan Johor Corporation. Ya. Kami telah beroperasi semenjak 49 tahun dahulu. J-Land telah membangunkan sebanyak 34,000 unit kediaman dan komersial lah. Ya. J-Land sebagai pemaju hartanah komited meneruskan peranan sebagai pemaju prihatin dan menghargai pelanggan dan komuniti. Ya, dengan beri tumpuan menjadikan pembangunan lestari, that's our concept, sustainable punya development serta memasukkan ciri-ciri teknologi dalam pembangunan kita. Saya difahamkan juga J-Land ada melancarkan sesuatu yang mana kempen Ideal. Kongsikan Datuk. Kempen Ideal ni merupakan satu kempen hartanah yang telah dilancarkan oleh J-Land pada November tahun lepas Fatin. Kempen ni mendapat sambutan yang baiklah. Jadi mula-mulanya kita rancangkan kempen ni sampai bulan 4 tahun ni lah. Disebabkan sambutan ni, kita akan lanjutkan kempen ni dan akan berakhir pada 30 Jun tahun ni. Bercakap mengenai J-Land sendiri, saya percaya pemilihan Duta Ideal by J-Land ni sendiri ada kriteria-kriteria. Yang kita tanya Fahrin sendirilah Datuk. Tentang peranan saya sebagai Duta Ideal by J-Land ni sebenarnya adalah untuk memperkenalkan, memberitahu kepada masyarakat, penonton rata hari ini khususnya mengenai produk-produk hartanah daripada J-Land. Pembangunan mereka sangat, orang kata, bersepadu, sangat lestari. Kalau kita tengok bukan saja accessibility, kemudahan, kualiti finishing rumah yang baik dan sebagainya, saya rasa cukup sesuai untuk mereka yang mencari-cari rumah kediaman idaman mereka. Secara ringkas, kita ada 11 pakej jualan. Antaranya, untung beli, jom pindah sini, big deal, jual habis, kekal J-Land, new launch, buyer get buyer dan introducer, makan dan serta easy ownership scheme. Baik, dan ini merupakan satu berita baik untuk para penjawat awam yang saya kira Datuk Amar boleh terangkan kepada para penonton. Silakan Datuk. Salah satu skim yang kita ada bawah kempen Ideal ni ialah skim Government Employee Appreciation. Kita memberi rebate tambahan untuk pembeli di Bandar Datuk On. Kita menyediakan pulangan tunai sebanyak RM30,000. Di Pasir Gudang RM20,000 dan di Bandar Tiram RM3,000. Ini ada satu lagi yang sangat menarik juga yang saya kira Datuk perlu beritahu pada para penonton tentang satu lagi pakej Buy and Win tu Datuk. Okey, lagi satu. Ini memang menariklah ya. Dia dibuka untuk pembeli rumah di pembangunan J-Land. Ia merupakan cabutan bertuah lah ya. Dan hadiahnya ialah sebuah kereta Proton X50 dan kita ada kos ubah suai rumah bernilai RM50,000 dan juga keperluan rumah bernilai RM25,000. Saya kira lengkaplah dengan rumah, ada dapat kereta siapa yang bertuah. Betul, dapat kereta, lepas tu masuk rumah nak renovate ke apa dah ada. Dah ada modal lah tu dah. Okey, itu berkenaan dengan insentif yang diberikan oleh J-Land sendiri, tapi mereka nak tahu juga Datuk antara keistimewaan produk-produk daripada J-Land sendiri. Okey. Kita menekankan produk yang berkualiti lah ya. Jadi kualiti ni dari segi produk itu sendiri dan juga kawasan pembangunan kita. Sebenarnya kejiranan J-Land ni dia harmoni dalam orang kata landscape yang menarik, pelbagai kemudahan dan juga accessibility yang cukup menarik. Jadi lokasi hartanah J-Land ni memang cukup strategik sebenarnya dan juga macam kita kata lestari dan juga bersepadu tu Ya. Okey Datuk, mungkin saya difahamkan ada satu lagi keistimewaan yang diberikan oleh J-Land berkenaan dengan produk terbaru ni.
kita ni dalam era teknologi kan. Ya, smart home ni kita ada peralatan yang voice activated. Ya, jadi bila you masuk, you tak payah cari switch dalam gelap-gelap tu, kata on lampu. Ya, jadi lampu akan pasang. Ciri-ciri ini juga akan menolong kita dari segi kita punya environment, Keselamatan. keselamatan dan juga efisiensi lah. Ya. Jadi kalau you lupa tutup lampu ke, you boleh dial in, Betul. offside, then you boleh switch off your lampu di rumah. Dan yang menariknya sebenarnya smart home features ni didatangkan sekali dengan produk-produk terpilih daripada Jaylen. Mungkin Farin, selaku Duta Jaylen sendiri, ada apa-apa nak disampaikan? Okey, mungkin kata-kata daripada saya, apa-apa juga berkenaan produk Jaylen ni, ianya memberikan satu pulangan yang cukup berbaloi untuk anda. Dan apa-apa juga kami nak galakkan anda semua terus ikuti kami, follow kami di Instagram Jaylen Official dan juga Facebook kami Jaylen_Official, ataupun hubungi pejabat-pejabat Jaylen terdekat untuk mengetahui lebih lanjut. Dan cukup menarik juga inisiatif di mana kami juga akan membuat satu sitcom, satu penggambaran yang akan ditayangkan secara dalam talian, menggabungkan pelbagai artis-artis hebat nanti. Jadi kepada anda semua, nantikan kemunculannya. Jadi teruslah follow kami di Jaylen sebenarnya. Baik, terima kasih saya nak ucapkan kepada Datuk Akmal Ahmad selaku pengarusan kumpulan Jaylen Berhad, dan juga Fahrin sendiri selaku Duta Ideal by Jaylen, kerana bersama dengan WHI hari ini. Dan untuk anda penonton, terus menonton Wanita Hari Ini. Okey, itu dia perkongsian daripada Johor Land, dan kini kami ada sesuatu yang istimewa juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda, iaitu tips nombor 58 daripada Lactogrow. Silakan Hawa. Ini dia tips terusnya dari jenama Grow Happy. Ya. Tip dari Nestle Lactogrow ini bukan saja buat si manja lebih ceria bila belajar, tetapi juga keluarga dapat mencipta momen indah bersama. Tip inspirasi Grow Happy ke-58, jom DIY kalender. Papa mama kena fahamkan si manja apa itu kalender. Kemudian berikan kertas dan ajar menyusun nombor mengikut kalender sedia ada. Jangan lupa tandakan hari-hari istimewa seperti hari jadi semua ahli keluarga supaya dia belajar menghargainya. Si manja lebih seronok bermain bila perutnya selesa. Dengan Nestle Lactogrow yang mengandungi probiotik L-Reuteri, ia membantu keselesaan si manja. Okey, itu dia tip nombor 58 yang mungkin anda di rumah bolehlah mencuba bersama dengan anak-anak anda. Boleh tingkatkan lagi kreativiti anak-anak anda. Ya, betul tu Hawa. Okey, baik. Pastinya ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini tak sabar nak tahu apa topik hikayat perkahwinan kita pada hari ini. Ya. Dan topik pilihan pada hari ini ialah kongkong dan dikongkong. Hawa, saya kira kan kalau dalam fasa percintaan ataupun sudah pun mendirikan rumah tangga, apabila kita mencintai seseorang itu, kita pun pastinya ingin apa yang kita berikan. Kita pun ingin merasakan berasa istimewa juga. Dan dalam proses itu mungkinlah kadang-kadang kita tak sedar yang kita mengongkong partner kita dan kita pun dikongkong olehnya. Tapi itulah masalahnya, kenapa situasi ini berlaku? Adakah kerana kekurangan kepercayaan ataupun ada kekeliruan, dan bagaimana situasi ini boleh kita elakkan? Ya, pastinya ada yang mungkin dalam kalangan mereka tak sedar mereka ini suka mengongkong ataupun sedang dikongkong. Apakah tanda-tandanya? Apakah kesan-kesannya? Itu yang akan kita bincangkan bersama tetamu-tetamu selepas ini. Apakah pendapat anda? Anda boleh komen di Facebook Wanita Hari Ini dan juga ikuti kami di Instagram Wanita Hari Ini TV3. Okey, baik. Kita akan berehat sebentar. Simpan pandangan anda, komen terus di Facebook dan Instagram. Kita berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, baik, kembali bersama kami, dan seperti yang Hawa dan saya dah war-warkan tadi, topik kita pada hari ini adalah kongkong dan dikongkong. Jadi kalau anda ada apa-apa pendapat anda, terus ke Facebook kami dan kongsikan bersama dengan kami. Hawa, kadang-kadang ialah macam kita dah kongsikan tadi, kita tak sedar kalau walaupun kita dikongkong, dan apabila dalam sesebuah pasangan itu, mungkin mereka merasakan bahawa itu adalah hak saya boleh mengawal apa yang awak lakukan, tetapi itu yang akan mengungkitkan banyak
perkara dan orang kata perselisihan faham akan berlaku. Ya, jika anda berada dalam situasi ini yang terlalu dikongkong, jangan risau sebab hari ini anda boleh tanyakan kepada perunding motivasi kita yang sudah pun berada bersama kita di atas talian. Kita bersama Encik Saiful Bahri Uthman iaitu perunding motivasi. Hello, Assalamualaikum Encik Saiful. Selamat tengah hari Encik Saiful. Selamat tengah hari Sugita dan juga Hawa, rakan alamat yang saya. Sihat? Sihat Encik Saiful. Encik Saiful sihat ya? Alhamdulillah, sihat orang tua jadilah. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Azza Ilik dan juga Nubahan dalam talian. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah, syukur. Okey, baik. Kita terus ke topik kita pada hari ini. Kongkong dan dikongkong. Mungkin Hawa dan saya tidak berpengalaman lah dalam hal ini. Tapi mungkin Encik Saiful sebagai mukadimahnya boleh berkongsi lah kan. Kita ialah dalam sesebuah rumah tangga tu, kita inginkan kasih sayang yang kita berikan. Tetapi kadang-kadang kita tidak sedar yang apa yang kita nakkan itu menyebabkan kita mengongkong pasangan kita ataupun dikongkong oleh pasangan kita dan menjadikan kita menjadi hamba kepada pasangan kita. Mungkin Encik Saiful boleh kongsikan kenapa sebenarnya situasi dikongkong dan mengongkong ini berlaku dalam sesebuah pasangan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada host hari ini Sugita dan juga Cik Hawa dan orang sahabat saya pada hari ini, Puan Azza dan juga khabar sihat? Sihat, Alhamdulillah. Nampak Nuhan dalam kereta di Puan Azza, kita nampak macam tengah makan-makan tu jadi Dekat airport. Okey, baik. Soalan yang bagus dan juga topik yang bagus pada hari ini iaitu hikayat rumah tangga yang mana kongkong dan dikongkong. So, situasi dua keadaan yang saya kira berbeza. So bila kita sebut kongkong ni maksudnya kita mengawal dan dikongkong adalah individu yang dikawal. Jadi dua senario yang berbeza. Yang satu dia kurang keadaan. So baik. Alhamdulillah. Sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, lebih jauh lagi tentang topik perbincangan bawa semua wanita hari ini bahawa semula jadi manusia, sifat fitrah manusia itu sendiri yang kan saya rasa tidak ada manusia yang suka kehidupannya dikongkong, dikontrol, diaturkan kan. Encik Saiful, maafkan saya mencelah. Talian Encik Saiful agak kurang jelas. Mungkin kita boleh teruskan bersama Nuhan dan juga Azza dahulu ya. Okey. Kita kembali bersama dengan Encik Saiful sekejap saja lagi. Baiklah, kepada Azza dan juga Nubahan kan, kita boleh tanyakan kepada Nubahan dulu. Situasi bagaimana yang Nubahan rasa perlu untuk seorang suami ataupun isteri kongkong ataupun kawal kepada pasangan masing-masing? Okey, bagi saya lah ya. Bagi saya dalam pengalaman saya dalam rumah tangga ni baru dalam 5 tahun lebih. Baru tak boleh cakap lebih-lebih sangat. Baru cakap lebih kan, tak berani. Tapi berdasarkan pengalaman dan juga cara saya kontrol supaya kita ni tak rasa dikongkong. Sebab kongkong ni rumah tangga tu akan jadi stres tau. Stres, semua orang nak macam nak tunjukkan ego, nak kawal, tak bebas. Saya selalu pesan pada isteri saya, dalam rumah tangga kita banyak communication lah. Communication di mana setiap pasangan macam saya dan isteri saya, kita kena kenal each other. Betul-betul kenal each other sebab kadang-kadang orang perempuan tak salah faham, orang perempuan itu suka samakan lelaki itu dengan semua orang. Betul. Oh, lelaki macam ginilah kan. Betul. Mula dah nak pergi jumpa perempuan kan. Dia ada satu syawah sangka ataupun itu perasaan yang memang ada kat perempuan. Jadi saya selalu cakap kat isteri saya, jangan samakan saya dengan lelaki-lelaki lain. You kena kenal saya dan nilai saya berdasarkan siapa saya, suami awak yang macam mana. Saya setiap kali kalau ada setengah orang ni macam perangai, ada yang suka melepak kan, ada yang memang gatal, ada yang
memang nak cari perempuan lain ke, macam-macam jadi orang yang ada. Dia bergantung kepada situasi dan rumah tangga tu lah. Kalau tak happy, tak gembira, for sure dia akan start menipu kan. Dia start menipu, dia akan start cari yang lain dan dia akan macam dingin sikit lah rumah tangga tu bagi saya lah. Sebab kongkong tu sendiri akan membuatkan rumah tangga tu tak harmoni dan panas. So saya cakap kat isteri saya, kalau nak kongkong ataupun nak syakwa sangka kepada saya, berdasarkan siapa saya, bukan berdasarkan saya ni seorang lelaki dan lelaki dekat dunia ni semua seketul sama kan. Bagi saya dalam situ dia kena logik dan relevan sikitlah dalam menilai pasangan masing-masing. Okey, saya kira itu poin yang cukup bagus yang diberikan oleh Nubahan, yang kita jangan menilai secara amnya kan Hawa. Tapi nak tanya juga Azhar, biasanya orang cakap lah kan, kata lelaki lah ya, kita tujukan ni dalam situasi sebegini, lelaki berkata take me as I am, tapi kalau kita nak take you as you are pun, tapi ada perkara-perkara yang kita tidak senang hati dengan pasangan kita dan kita tidak berkomunikasi dengannya, dan apabila kita berkomunikasi dikatakan kita mengongkongnya. Macam mana pula dalam situasi sebegitu Azhar? Okey, sebenarnya cara komunikasi kita dengan pasangan pun sangat penting, okey. Jadi bila kita bercakap tu, kita kena ada satu benda yang relevan. Kita bercakap janganlah dengan nada yang marah-marah. So kita kena bagi tahu fakta. Kenapa lelaki tak boleh buat begini, dan juga kenapa pasanganlah sebenarnya, kenapa pasangan kita tak boleh buat begini, kerana ada benda yang kita ni orang perempuan kadang-kadang suka syakwa sangka sebenarnya. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita suka tembak aja dengan berdasarkan betul apa yang Nubahan kata. Kadang-kadang pasal orang lain punya rumah tangga, kita bawa benda tu ke dalam rumah tangga kita, tak boleh sebenarnya. Tapi itulah adalah sifat wanita, okey, yang kadang-kadang kita patut rubah. Jadi macam contohnya pasangan saya suka berterus terang. Kalau saya rasa macam tak suka ke, tapi kadang-kadang suami saya ni pandai ambil hati saya. Dia akan betul. Dia akan bagi tahu, you tak bolehlah buat macam tu. Sebiji macam Nubahan cakap. Tapi kita orang perempuan, kita nak satu benda yang yakin supaya pasangan kita tu berlaku jujur dengan kita, ataupun benda-benda yang orang kata macam tak menimbulkan syakwa sangka untuk pasangan dia. Lelaki kena belajar yang benda tu, okey? Supaya isteri-isteri ni tidak orang kata curiga. Macam itulah. Wanita sebenarnya bukanlah kata nak mengongkong, ada je sikap yang nak orang kata nak mengongkong tu ada, tapi jangan berlebihan sebab lelaki tak suka, okey? Macam saya, mungkin waktu masa muda-muda dulu adalah sifat-sifat yang macam tu, tapi bila kita dah satu age yang mungkin saya rasa lebih matang, kita lebih kepada sesuatu yang kita rasa dah tak nak fikir dah benda-benda yang boleh mendatangkan pergaduhan dalam sebuah rumah tangga. So kita banyak berbincang, tetapi jangan terlalu mengongkong, kerana bila mengongkong dia akan menimbulkan penipuan dalam rumah tangga. Sebab si suami takut berlaku jujur, kerana kalau berlaku jujur nanti isteri akan buat macam-macam. Okey, dapat kita lihat daripada apa yang Azhar dan Nubahan katakan, yang paling penting jangan ada syakwa sangka. Paling penting lagi komunikasi yang jelas, barulah tak ada syakwa sangka tu. Baiklah Encik Saiful, ada dalam kalangan mereka sebenarnya tak sedar mereka ini sedang dikongkong. Boleh tak kita tahu apa antara tanda-tanda pasangan itu sedang mengongkong pasangannya? Okey, terima kasih Hawa. Apa tanda-tanda sebenarnya seseorang tersebut telah dikongkong ataupun sedang dikongkong oleh pasangannya? Okey, kita dapat lihat Cik Hawa. So antara tanda-tandanya seseorang tersebut dia tolak. Ni kan pergi minum kawannya dekat luar dan dia tengok dah. So itu adalah antara tanda-tanda sebenarnya. Okey, Encik Saiful, maaf Encik Saiful, kami mencela sekali lagi. Encik Saiful, kalau boleh dekatkan mic dengan mulut Encik Saiful supaya lebih jelas. Okey, jelas ke? Bagus. Okey, baik. Okey, di antara tanda-tanda seseorang tersebut dikongkong ataupun kita dapat lihat dari sudut psikologinya, bagaimana watak manusia yang mungkin kehidupan sedikit sebanyak
telah dipengaruhi oleh individu yang kedua di dalam kehidupan dia. Dia tak kisahlah sama ada isteri ataupun suami. So kalau kita nak lihat, contoh yang saya katakan tadi lah, kalau seorang suami tu kalau balik lepak perempuan nak cepat balik je kan, tengok jam je, tu something wrong. Maknanya dia lah seseorang yang kat rumah tu yang dah WhatsApp bila nak balik. So yang pertama kita akan dapat lihat sifat cemas dia. Sifat cemas dalam diri dia, subhanallah kan. Rasa risau dia, rasa takut dia. Yang itu antara itu kalau orang yang dikongkong. Tapi bagaimana pula bagi orang yang mengongkong? Tadi sahabat kita Puan Azhar dan juga Nuhan ada mengatakan bahawa apa tadi Azhar kata tadi, cemburu antara dia. Cara melakukan ataupun memiliki watak mengongkong, menguasai benda, mendominasi terhadap pasangannya adalah tak lain dan tak bukan adalah akibat daripada hati yang so ni yang payah ni bila cemburu ni kan. Yang keduanya betul Azhar tadi, iaitu buruk sangka. Ni kalau dia keluar ni nanti mesti ada sesuatu yang tak kena ni. So itu dari aspek yang negatif. Baik. Mengongkong ini bukannya semua yang Encik Saiful, minta maaf sekali lagi Encik Saiful. Talian agak kurang jelas. Mungkin kita akan cuba menghubungi Encik Saiful sekali lagi. Tapi sebelum itu sementara itu kita nak dengarkan dulu apakah pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sekejap lagi ya Encik Saiful, kita kembali bersama dengan Encik Saiful, Azhar dan juga Nubahan. Kita dengarkan dulu pendapat orang ramai. Setiap perhubungan memerlukan kesetiaan dan kepercayaan di dalam pasangan mereka. Disebabkan itu, bila pasangan anda menghukum anda atau menyebabkan keadaan menjadi lebih tertekan, dan hubungan itu akan terlerai dengan secara tiba-tiba ataupun secara kebetulan. Kalau suami ni terlalu mengongkong isterinya, segala pergerakan dia semua dia nak tahu. Saya rasa kesian juga lah pada isteri ni. Pasal dia tak dapat exposure outside. Ada tu nak bercampur-campur dengan orang semua, serba-sikit semua nak mengadu dengan dia. Jadi isteri ni sepatutnya diberi sedikit kebebasan. Kadang-kadang dengan bercampur gaul dengan kawan-kawan, dengan keluarga, apa semua kan. Pada mulanya si suami akan merasakan isterinya ialah seorang yang sangat caring dalam berbagai hal. Tetapi jika ianya berlantang, suami akan merasa tertekan dan ditambah dengan orang-orang bersekeliling mungkin akan mengatakan sehingga ada perkataan dayus kerana selalu dikontrol ataupun dikongkong. Pada saya, pendapat saya, seelok-eloknya ada orang kata sama rata lah. Diberi kebebasan sedikit, bukanlah terlalu bebas, tapi sekurang-kurangnya kalau isteri tu dapat pergi mana-mana tu dia tahu, dan tu dia pergerakan dia tak sangat kontrol, dan lagi dia rasa diri dia rasa macam confident maksud saya, confident. Itu dia antara pendapat mereka mengenai mengongkong ini. Pelbagai perspektif lah dalam kalangan penonton kita. Baiklah, kita boleh teruskan bersama Azhar dan juga Nubahan juga Encik Saiful. Tapi kita nak tanyakan kepada Azhar dahululah. Sebenarnya pastinya apabila seseorang itu dikongkong, pasti ada rasa rimas itu. Pendapat Azhar, apa yang perlu dilakukan oleh mereka? Okey, sebenarnya kalau kita tak nak rasa dikongkong, kita kena bersikap, sebab benda yang kongkong ni memang sangat merimaskan, okey. Jadi pasangan pun tak suka dikongkong. Jadi untuk mengelakkan perkara macam tu, kita kena berlaku jujur antara satu sama lain supaya tidak menimbulkan satu perbuatan mengongkong antara satu sama lain. Contohnya katakanlah kalau kita bekerja, kita update je.
Kita update je kat mana kita dah sampai ke apa ke, bukan makna kita kongkong. Especially lelaki kena faham tahu satu benda. Wanita ini kadang-kadang tak semua wanita memang suka mengongkong, okey. Tetapi kadang-kadang perasaan terlalu sayang tu buat dia jadi boleh melakukan sikap kongkong kepada pasangan kerana perasaan terlalu sayang, okey. Tetapi sebenarnya kita kena faham setiap pasangan kadang-kadang bila terlalu mengongkong dia akan membuatkan satu benda yang merimaskan. Okey. Jadi berpada-pada. Cukuplah kita update apa yang kita buat ataupun dekat mana katakan saya macam saya kena selalu travel. Bila dah sampai tu bagi tahu, dan bila suami call angkat. Kalau kita tak angkat ataupun pasangan tak angkat phone, kenalah ada reason. Okey, kadang-kadang kita takut. Wanita selalu takut apa tahu kejadian-kejadian yang kita tak ingini. Contohnya macam kalau lelaki kadang lelaki saya perhatikan kadang-kadang dia bila nak mesej tu lambat sangat. Yang itu kita kena ubah. Okey, kadang-kadang sebenarnya tak ada apa pun yang berlaku, tetapi dah wanita tu memang dilahirkan macam ada sifat tu, kenapa tak angkat ni? Jadi bila you dah kenal pasangan you, bila pasangan you memang ada masalah paranoid or whatsoever, so lelaki ataupun wanita kena alert each other. Okey, my wife ni kalau aku tak buat macam ni, nanti dia akan buat macam-macam. Jadi better aku akan bagi tahu. Dia kena faham each other lah dalam rumah tangga ni sebenarnya. Dan benda tu akan mengelakkan sifat kongkong mengongkong antara satu sama lain. Jadi persefahaman tu amatlah penting, dan cinta ni sepatutnya menyenangkan tapi jadi rimas pula. Jangan jadi macam tu. Okey, baik, kita nak tanya kepada Nubahan pula. Bahan, saya ada terbaca yang jangan kongkong selagi tiada perikatan. Jadi selepas kahwin ni adakah maksudnya bolehlah mengongkong ataupun dikongkong sedikit? Apa pendapat Nubahan? Pendapat saya sebelum kahwin ataupun selepas kahwin, kongkong tu tak perlu dietakkan lah. Jangan ada perkataan atau jangan cuba dekat dengan kongkong ni. Katalah kongkong satu objek kan, jangan dekat-dekat dengan dia. Sebab kongkong ni akan membuatkan kita mula rasa rumah tangga ataupun satu perhubungan tu kebahagiaan tu susah nak capai. Susah nak dapat to the max lah. Sebab kalau dalam rumah tangga kita happy kan, orang kata rumahku syurga tu. Kalau betul-betul rumah tu syurga untuk kedua-dua couple ni, dia akan jadi satu lengkap dah dekat rumah tu dah cukup lengkap untuk dia berasa bersalah ataupun rasa bersalah lah, kan, bersalah untuk buat benda-benda yang tak baik dekat luar lah. Dan bagi saya juga untuk rumah tangga ni kena ada satu perubahan lah, kan. Kita kena cuba untuk berubah. Kalau siapa yang rasa terlalu syahwat sangka, terlalu suka mengongkong tak mengongkong, kena cuba buat sesuatu perkara merubahkan culture dalam rumah tu antara dua pasangan ni. Culture tu kena berubah. Tidak boleh lagi berlarutan. Kalau tidak, ia tidak akan ada penghujung selagi tidak cuba untuk buat satu kelainan untuk membahagiakan pasangan, dan definitely kita akan rasa bahagia. Paling penting ketelusan, kepercayaan, barulah boleh bahagia hingga ke syurga, insya-Allah. Baiklah Encik Saiful, maaf tadi talian agak kurang jelas, tapi mungkin boleh Encik Saiful ringkaskan rumusan topik kita pada hari ini, kongkong dan dikongkong. Okey, terima kasih Cik Hawa. Baik, sekadar ringkasan saja untuk pada hari ini. Ingat setiap manusia itu sifat fitrahnya tak suka dikongkong. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW membuang sifat kehambaan ataupun sifat menjadikan seseorang itu hamba kepada seseorang manusia yang lain, maka itu dihapuskan. Sebab apa? Sebab mengikuti fitrah manusia ataupun insan tersebut. Namun hakikatnya jangan sampai mengongkong ataupun orang yang dikongkong itu melepasi batasan-batasan yang telah diadakan ataupun diwujudkan mengikut
norma-norma manusia. Sebagai contoh ada juga mengongkong yang membawa kepada perkara yang positif. Isteri suka sangat kayuh basikal daripada pagi sampai malam sebagai contoh. Maka suami kontrollah sikit dekat situ. Nampak macam kongkong tetapi kerana sayang. So ada yang positif dan ada yang negatif. Yang negatif saya kena percaya Cik Nubhan, sahabat saya dan juga Puan Azhar dah ceritakan tadi. Cuma yang saya nak tekankan, please buang perasaan ataupun penyakit di dalam hati tersebut. Iaitu yang pertamanya, jangan cemburu yang berlebihan. Maka cemburu yang berlebihan akan membawa kepada sifat jangan ada berburuk sangka, suka berburuk sangka. Akibat daripada buruk sangka akan membawa kita kepada mengongkong. Dan kepada yang dikongkong tersebut, doa banyak-banyak supaya kalian lepas daripada kesengsaraan tersebut. Ingat, nombor 3 yang terakhirnya, hati itu milik Tuhan. Sama ada nak suka, nak benci, nak dendam, nak menyampah dan sebagainya, itu adalah kerja Tuhan. Maka berbaliklah kalian kepada Tuhan supaya kita ni orang kata tidak terlalu bergantung harap kepada insan tu supaya memenuhi apa sahaja keinginan diri kita tersebut. Yang itu yang kita membebankan pasangan kita. InsyaAllah, kalaulah perkara tersebut dirawati, dicegah, diperhalusi dan juga dididik, dipupuk dengan perkara-perkara yang positif, maka kepercayaan itu akan muncul di antara kedua-dua pasangan tersebut. Bila percaya dah ada, insyaAllah budaya kongkong-mengongkong itu akan dapat dikurangkan. Wah, okey, gembira saya penjelasan yang cukup bermanfaat daripada Encik Saiful. Walaupun di awal-awal tadi kurang jelas, penghujungnya cukup jelas Encik Saiful. Dia hero memang muncul kat luar. So kita. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu pada hari ini, Encik Saiful, Azhar dan juga Nubahan. Terima kasih, jaga diri yang sedang memandu kereta, berhati-hati. Baik, terima kasih ketiga-tiganya. Okey. Hawa, seperti yang Encik Saiful katakanlah, kepercayaan itu penting dan mengongkong itu bukanlah satu hal yang orang kata negatif sepenuhnya. Ada sudut positifnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Encik Saiful tadi, pasti ada sebab-sebab seseorang itu perlu mengawal antara satu sama lain, tetapi yang paling penting komunikasi yang jelas dan juga persefahaman, dan harapnya memberi manfaat dan juga ilmu kepada anda semua penonton Wanita Hari Ini pada hari ini. Baiklah, banyak lagi yang ingin kami bawakan di Wanita Hari Ini, tetapi kami nak berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan pada hari ini, kita bersama dengan Jamu Jelita. Bersama saya di studio ialah Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, Nur Atira Samsudin. Apa khabar, Atira? Khabar baik. Apa khabar, Hawa? Alhamdulillah sihat. Semakin berseri, ya? Okey. Baiklah, Atira, apa yang dibawakan oleh Jamu Jelita pada hari ini? Kongsikan. Terima kasih, Hawa. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Okey, Hawa, sebenarnya kebanyakan orang kan, Hawa, sekarang memang sukakan orang kata apa, kesan pantas. Kalau orang tu tak mendapatkan suntikan untuk cerahkan kulit, orang juga akan gemar untuk dapatkan produk yang berunsurkan peeling untuk cepat kulit tu jadi glowing. Orang cakap cepat kulit tu nak cerah dan sebagainya. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu bahawa sebenarnya vitamin C pun turut mempunyai banyak kebaikan untuk penjagaan kulit dan juga untuk mencerahkan kulit. Jadi hari ini sebenarnya saya nak tunjuk sedikit demo kepada anda. Depan Atira ada larutan air gelap dan juga pewarna putih mulus. Jadi sebenarnya selalu Atira cakap di Wanita Hari Ini bahawa pewarna putih mulus ni tinggi dengan vitamin C. Jadi hari ini Atira nak tunjukkan demo kepada anda. Di bawah dalam cawan larutan gelap ni akan campurkan dengan produk pewarna putih mulus, yang mana anda akan dapat lihat air itu berubah menjadi warna jernih dengan menggunakan air daripada ataupun air bancuan daripada pewarna putih mulus. Sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa pewarna putih mulus ni memang merupakan minuman yang tinggi dengan vitamin C dan juga buah-buahan antioksidan yang banyak kebaikannya untuk kulit kita, lagi-lagi yang ada masalah kulit, Hawa. Jadi sebenarnya saya nak share juga kepada anda, kalau ikutkan sekarang memang ada satu produk yang tengah hit di social media atau saya kebanyakan remaja memang suka pakai produk tu, yang mana produk itu memberikan kesan peeling yang katanya akan bila kulit tu dah peeling baru kulit tu akan glowing selepas tu. Tetapi sebenarnya tidak Atira syorkan kepada anda, lebih lagi apabila produk itu kadang-kadang akan menyebabkan kulit kita kemerahan.
Tadi dengan cuaca Malaysia yang panas ni, bila kulit kita merah, kemerah-merahan dan pasti akan menyebabkan kulit kita pedih dan sebagainya. Jadi sebab tu Ata sangat sarankan kepada anda di rumah yang mana kalau anda nakkan ada kulit yang cantik, tidak semestinya anda perlu pakai produk peeling. Anda boleh cuba dapatkan pewarna putih mulus ni yang kita formulasikan khusus untuk anda. Lebih lagi yang ada masalah kulit, boleh diamalkan lelaki dan wanita juga. Serta produk ini sebenarnya Hawa tinggi dengan buah-buahan yang banyak kebaikan bukan sahaja untuk kulit tetapi tubuh kita juga Hawa. Sebab kebanyakan orang kadang-kadang ada je yang tidak mempunyai pelbagai masalah kulit ataupun kulit tidak kusam, kulit tidak ada jeragat tetapi pakai produk peeling. Gatal-gatal Hawa, konon-konon nak cepat kulit tu glowing tetapi menjadikan kulit tu lebih bermasalah. Jadi sebenarnya yang paling pelik sebenarnya sebab walaupun orang tahu apa keburukan dia, masih ramai yang pakai sebab nak kesan pantas. Jadi sebab tu Ata cadangkan semua yang tengah tengok wanita hari ini untuk cuba pewarna putih mulus ni yang dah 10 tahun berada di pasaran, dan produk ini anda tidak perlu risau, merupakan produk yang mendapat pengiktirafan makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan produk ini juga merupakan produk yang boleh diamalkan tanpa was-was kerana mendapat uji kaji makmal. Dan kenapa saya cakap macam tu? Sebab pewarna putih mulus ni bantu rawat kulit dari dalam, sebab dalam pewarna putih mulus ada nutrisi daripada vitamin C, ada vitamin E, ada coenzim Q10 yang terdapat dalam ramuan-ramuan di dalam produk ini sendiri. Jadi anda kena amalkan secara konsisten, minum air secukupnya, insya-Allah penggunaan yang betul bantu pudarkan jeragat, bantu beri kelembapan dan pencerahan buat kulit. Jadi kalau nak ikutkan bahan-bahan dia, anda boleh tengok seperti yang tertera di VT. Kita menggunakan acerola cherry, ada ramuan daripada Xanthine yang macam Mata cakap tadi, tinggi dengan vitamin C, ada kelebihan daripada coenzim Q10 yang banyak manfaatnya untuk kulit. Lebih lagi buat remaja yang meningkat usia pun yang ada masalah kulit, anda boleh amalkan pewarna putih mulus ni sebab produk ini boleh diamalkan seawal usia remaja 15 tahun sehingga dewasa. Jadi anda amalkan secara konsisten 2 kali sehari ketika perut kosong. Cara bancuan pun cukup mudah, kita bagi free shaker. Hanya amalkan 1 skop dengan 150 ml air sejuk atau air suhu bilik, kemudian minum ketika perut kosong pagi dan malam. InsyaAllah produk ini kalau anda amalkan secara konsisten, bantu anda dapatkan kulit yang anda idamkan. Jadi anda tak perlu dah lagi nak pakai makeup tebal-tebal ataupun dapatkan suntik-suntik ataupun dapatkan produk-produk yang peeling yang menyebabkan kulit anda bermasalah untuk kelihatan cantik. Anda boleh amalkan pewarna putih mulus ni yang berharga cuma RM38.90 saja. Okey, itu mengenai pewarna putih mulus. Betul. Dan Lady White, bagaimana pula dengan sabun Herbal Rest ni? Okey, sebenarnya seterusnya produk adalah Lady White. Okey, ini adalah produk yang minuman orang cakap 2 in 1. Sebenarnya produk Lady White ni merupakan produk yang mendapat permintaan yang cukup tinggi, lebih lagi buat suri rumah sebab produk ini ada 2 kebaikan untuk kulit dan aset. Jadi buat anda yang mana nak dapatkan produk berharga RM38.90 dan mempunyai banyak kebaikan untuk kulit, untuk mencerahkan kulit dan juga untuk aset. Dalam ni ada herba seperti Proramidifika dan Lobata yang banyak kebaikannya untuk bantu memantapkan aset wanita serta bagi wanita ni lebih berkeyakinan diri dengan tubuh dan menawan serta kulit yang cantik. Dan pada untuk penjagaan luaran pula, boleh pakai sabun Herbal Rest ni. Kita tahu remaja yang meningkat dewasa memang mempunyai masalah kulit berminyak yang sangat teruk sehingga menyebabkan jerawat kemerah-merahan di wajah. Jadi anda ataupun adik-adik yang tengah tengok wanita hari ini, anda ada masalah jerawat, boleh suruh mak beli sabun Herbal Rest ni yang berharga cuma RM21.90. Buihkan sabun tadi, letakkan di permukaan kulit yang berjerawat. Dalam ni ada kandungan akar resdung, ada kandungan kunyit, ada kandungan temulawak dan juga ada kandungan kayu manis yang cukup baik untuk merawat masalah kulit berjerawat. Jadi penggunaan sabun ni akan bantu mengecutkan jerawat serta bantu untuk melicirkan kulit wajah. Dan pada waktu malam Hawa, boleh pakai bedak sejuk berherba Tanaka ni, dapkan sahaja di permukaan kulit berjerawat. Bedak ini mengandungi ramuan Tanaka yang mana formulasi Tanaka ni lah yang akan bantu mengecutkan jerawat serta jika digunakan secara berterusan akan melicirkan kulit wajah dan anda tidak akan ada lagi masalah jerawat. Dan kedua produk ni turut boleh dapati di dalam set Herbal Rest, tetapi hari ini Ata bawa loose. Jadi secara ringkasnya Hawa, Ata nak share kepada anda semua yang mana nak ada kulit yang cantik, yang cerah, yang glowing, yang tidak orang kata apa, tidak ada modal yang besar untuk mendapatkan kulit yang cantik. Anda boleh cuba dapatkan pewarna putih mulus yang berharga RM38.90. Produk ini boleh diamalkan lelaki dan wanita, sangat bersesuaian sebab tinggi dengan vitamin C, mempunyai bahan yang terbaik untuk penjagaan kulit anda. Dan Lady White, buat suri rumah yang tengah tengok Atira hari ini, anda mahukan kulit dan tubuh yang cantik tetapi anda tidak ada duit yang banyak. Jadi produk jamu jelita ni memang cukup terkenal dengan produk berkualiti dengan harga mampu milik. Lady White berharga RM38.90, sabun Herbal Rest berharga RM21.90, bedak sejuk berherba Tanaka berharga RM19.90. Untuk sebarang pertanyaan boleh WhatsApp Atira di 013 3535 753 atau hubungi 1800 8855
dan dapatkan produk jamu jelita di www.jomba.my, kedai jamu, kios kecantikan dan belian di Shopee juga. Itu dia perkongsian yang cukup menarik daripada Atira. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami. Okey. Baiklah, kepada anda penonton wanita hari ini, kami ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Wanita hari ini. Things that my car can do that you couldn't. If my door is open and nobody want to close it, I just hit this button up twice, 1, 2, and the door will close. Hey! Humans be like, I give you food, water and a house to live in. Okay. That's your job. I didn't ask you to buy me. Get me some food. You never know how high alligator can jump. Itu dia TikTok pilihan pada hari ini. Yang Sugi suka yang kucing tu kan? Kucing tu betul. Dan kami berharap TikTok pilihan ini telah menghiburkan anda sedikit sebelum Hawa dan saya mengundur diri. Dan Hawa seperti biasa, WH akan kembali esok dengan satu lagi topik iaitu tangan emas. Sebenarnya kan Sugi, ramai orang yang kreatif. Tetapi ada jenis orang yang kreatif buat apa sahaja. Masak pun pandai, buat hiasan dalaman rumah pun pandai, buat baju pun pandai, serba boleh. Itu yang dikatakan tangan emas. Wow, all-rounder lah orang kata kan. Okey, esok anda kena menonton WH Extra untuk menyaksikan ataupun mengetahui apakah antara orang kata perkongsian yang kami akan bawakan untuk anda. Jadi sehingga itu anda jaga diri di mana jua anda berada. Sekiranya anda perlu keluar, ingat ikut SOP yang ditetapkan sepenuhnya. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.